dan berterus terang. Kepada anda yang sedang berada di luar sana, anda boleh share, like, komen, dan subscribe Facebook dan juga YouTube nrchanneltv.net yang kita bersiaran secara langsung dari Putra World Trade Center Kuala Lumpur. Malam ini kita bermula agak lewat sedikit seperti biasa. Kita mengambil peluang untuk mendengar beberapa ataupun membaca beberapa perkembangan terkini yang sedang berlaku dalam circle ataupun kemelut politik tanah air ketika ini. Sebelum itu, kita nak ucapkan terima kasih kepada penaja segmen ini yang terdiri daripada Restoran Ali Maju, My Kitchen dan juga Sri Pacific Hotel. Saudara dan saudari, kebelakangan ini dunia politik diwarnai oleh berbagai peristiwa, berbagai keadaan. Kita baru saja tadi mendengar pengumuman daripada Perdana Menteri tentang lanjutan PKP di 5 ataupun 6 buah negeri, PKPB dan juga PKPP. Dan ada pro dan ada juga kontra. Dari sudut politik, kerajaan Mahyudin dikatakan sudah pun hilang majoriti, tinggal 110, dan ada yang sedang mempersoalkan keabsahan untuk sebarang tindakan baik melibatkan di pihak kerajaan dan juga di pihak politik. Jadi malam ini kita juga akan menyaksikan pandangan, mendengar pandangan daripada tokoh yang saya bawa, seorang ahli majlis kerja tertinggi UMNO bermula daripada 2019 dan pernah menjadi ketua pemuda UMNO Seputih dari 2008-2015, ketua pemuda wilayah Persekutuan 2013 hingga 2019. Sosok yang saya bawa ke studio malam ini untuk segmen Jawab Saya Tanya di wilayah Persekutuan dan mungkin di seluruh Malaysia. Nama ini tidak perlu saya perkenalkan. Saya bawa ke studio untuk sama-sama berkongsi pandangan, berkongsi pendapat. Ini dia tokoh saya maksudkan, Datuk Muhammad Razlan Rafi, ahli majlis kerja. Selamat datang ke studio. Terima kasih Dr. Rafi. Baik, Datuk. Datuk sihat? Alhamdulillah sihat. Daripada segala-galanya. Covid okey? Alhamdulillah 16 hari saya kena kuarantin. Satu pengalaman. Okay. Betul, kita terus kepada soalan saya yang pertama. Tadi kita sama-sama mendengar secara langsung daripada sebuah stesen online menampilkan mantan Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa. Datuk dengar dan saya dengar, apa pandangan Datuk tentang luahan daripada Tan Sri Anwar Musa dalam secara langsung itu tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada NR Channel yang sudi menjemput saya ke sini. Yang keduanya, saya nak maklumkan kepada rakyat di luar sana, bila kita berbicara tentang politik ni, bukan bermaksud kita mengenepikan kebajikan rakyat. UMNO ini dari dulu sampai sekarang kita memang akan mementingkan rakyat. Dan ada beberapa segmentasi di dalam pemerintahan negara ini yang perlu kita fahami, kerana politik dan juga rakyat itu berpisah tiada. Apabila kita berpolitik, kita tidak akan meninggalkan memperjuangkan hak-hak rakyat. So maksudnya saya nak cakap, apabila kita bicara Rafi untuk hari ini, bukan maksud kita tak pedulikan rakyat. Tadi sebentar tadi pun kita dah menghantar bantuan ke Kuantan dan banyak lagi bantuan-bantuan yang sedang kita susun di dalam banjir ini, ya. Dan juga COVID ini pun kita bantu dari segi sudut kemampuan kita. Okey, berkenaan dengan perkara yang ditimbulkan baru-baru ini tentang permasalahan dalaman yang dimainkan di media oleh beberapa pihak, saya berpandangan begini. Kita minta semua orang kena percaya kepada apa keputusan majlis tertinggi. Parti UMNO ni adalah sebuah parti yang besar, parti yang penuh dengan struktur, parti yang lengkap dengan setiap penjuru kampung. Kita ada orang ahlinya, pergi mana-mana pun ada ahlinya. Jadi maksudnya apa saja yang cakap-cakap politik di luar sana, apa saja propaganda yang nak dimainkan, apa saja strategi yang dimainkan, akhirnya ianya akan dibawa ke makluman majlis tertinggi untuk kita membuat keputusan. Dan setakat hari ini yang saya faham, saya berada di mesyuarat majlis tertinggi, kita dapati ada banyak tuduhan yang di luar sana bersifat liar yang bersifat
propaganda atau segmentasi yang hanyalah cakap-cakap, omong-omong kosong. Kerana apabila nak dibawa sesuatu itu perkara dimaklumkan kepada Majlis Tertinggi, ada banyak perkara yang kita bincangkan, dan sekiranya perkara itu tidak langsung difikirkan boleh membawa kebaikan kepada rakyat dan juga parti, kita tidak akan meluluskan sesuatu perkara itu. Sebagai contoh, ada beberapa perkara yang dulu mengatakan bahawasanya kita akan menarik sokongan kita kepada Kerajaan Perikatan Nasional berkenaan dengan bajet sekiranya KWSP tidak diluluskan, dan perkara-perkara ini kita bincangkan di dalam Majlis Tertinggi. Dan sekiranya apabila kita bincangkan di dalam Majlis Tertinggi, Majlis Tertinggi membuat keputusan bahawasanya kita kena kekal dalam Perikatan Nasional. Maksudnya apa? Maksudnya apa sahaja cakap-cakap kosong di luar sana, ianya adalah satu bersifat propaganda dan juga strategi pihak-pihak tertentu. Ada banyak pihak di dalam kepimpinan parti politik UMNO ini, mereka mempunyai pandangan. Dan hari ini UMNO telah meraihkan banyak pandangan. Dan sekiranya pandangan itu kita lihat di dalam Majlis Kerja Tertinggi, pandangan yang akan memberi keuntungan kepada rakyat, kita akan buat keputusan. Seperti mana yang kita buat keputusan untuk kita membolehkan rakyat mewujudkan kerajaan ini diwujudkan di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin. Pada ketika itu kita bawa ke Majlis Tertinggi. Pada ketika itu juga kita ada beberapa keputusan yang kita buat untuk kita memberi kita fikirkan ia ini adalah kepentingan untuk rakyat seperti kita nak membubarkan. Pada ketika itu kita lihat tidak ada kredibiliti, kita tahu bahawasanya hari itu kita tidak boleh mendapatkan satu kerajaan yang stabil. Kita minta ubah. Kita minta ubah sebab kerajaan PH dah melakukan banyak kerosakan di dalam semasa memerintah. Dan apabila timbul soal-soal yang mengatakan bahawasanya ada banyak perkara yang kita bincangkan di luar tidak dibawa ke Majlis Tinggi, dan ada perkara yang melanggari dasar parti, ada yang menuduh bahawasanya ada di antara gerakan-gerakan sekumpulan orang yang mau melanggar dasar keputusan parti. Ini adalah tuduhan liar. Saya boleh berkata di sini bahawasanya setiap perkara yang kita buat di dalam Majlis Kerja Tertinggi itu masih lagi intact, masih lagi ada dia punya keabsahannya sebenarnya dekat situ. So jangan percaya sangat perkara-perkara yang di luar sana, dan saya minta agar semua ahli UMNO di akar undi itu berpeganglah kepada mesyuarat keputusan ahli Majlis Kerja Tertinggi. Itu yang saya minta. Baik, saya masih di persoalan yang pertama, atau tidak menjawab secara jelas. Sekarang ini saya melihat mantan Setiausaha Agung Barisan Nasional ini menggunakan perkataan dipecat. Bukan menggunakan perkataan dia dipecat daripada jawatan Setiausaha Agung. Dalam Majlis Kerja Tertinggi, dalam perlembagaan, ada tak perkataan dia? Bagi pandangan saya, tindakan menukar atau menggantikan Tan Sri Anwar Musa, ianya adalah tindakan dan keputusan Presiden atau Pengerusi Barisan Nasional. Dan selalunya perkara-perkara asas ini kita dah mengalami ada beberapa pertukaran di dalam musim ini. Kita pernah tukar Dato' Tengku Adnan, kita pernah tukar Tan Sri Dato' Nazri Aziz, kita pernah tukar. Dan saya percaya ianya adalah perkara yang biasa dan tak perlu ditimbulkan, dipolemikkan secara besar-besaran. Sebabnya Setiausaha Agung ini kita kena tahu ianya mesti kena kerja rapat dengan pengerusi ataupun presiden. Dan sekiranya ada perkara-perkara yang mungkin dikatakan tidak bersama dengan keputusan presiden, saya tidak tahu yang mana satu yang tak bersama dengan keputusan presiden ini. Tetapi apabila ada timbul konflik, walaupun ianya konflik yang menunjukkan bahawasanya konflik itu Tan Sri Anwar Musa mungkin perkara yang dia fikirkan itu adalah baik untuk diketengahkan, tetapi akar umbi keseluruhannya melihat ada perkara yang kita ini perlu mengambil keputusan untuk kita tidak bersama dengan bersatu. Sebagai contoh baru-baru ni di mana banyak bahagian telah membawa usul-usul itu dan diterima, kebanyakannya terima sebuah suara, ada juga yang diterima dengan pindaan. Dan ini menunjukkan bahawasanya ada di antara pegangan SUBN pada BTO dan pegangan kepada akar umbi itu tidak bersama. Jadi kita nak merealisasikan sesuatu perkara itu perlu ada kesamaan untuk kita melaksanakan sesuatu apa yang kehendak akar umbi. Jadi saya tengok tidak ada masalah besar sebenarnya. Cuma saya tak faham kenapa ianya jadi satu cakap-cakap besar di dalam media kita. Malah di dalam UMNO sendiri bahawasanya ia menimbulkan satu perkara yang ganjil. Tidak boleh tukar Barisan Nasional disebabkan
perkara-perkara yang saya pun tak faham kenapa. Bagi pandangan saya, ianya adalah satu perkara yang biasa dilakukan di dalam kepimpinan parti, dan term ini saja kita dah tukar 2 orang. So tidak perlu dijadikan polemik. Saya nak bagi contoh sikit ya. Semasa Datuk Sri Nazri Aziz ditukar SUBN, pada ketika itu pun ada konflik. Pada ketika itu ada viral video dia turun ke Padang yang tidak diterima oleh akar umbi. Pada ketika itu, kena tahu sejarah apabila Datuk Seri Nazri Aziz ditukar ini, bukannya tidak ada konflik, ianya ada konflik. Tetapi apabila sudah ditukar, tidaklah kita nak menggemburkan bahawasanya kita ni ditukar disebabkan itu, disebabkan ini. Keputusan parti adalah keputusan parti. Pegang pada keputusan Majlis Tertinggi, dan sekiranya Majlis Tertinggi membuat keputusan sesuatu itu, kita kena pula. Okey. Dok, program saya ini jawab saya tanya. Jadi saya nak soalan terakhir lah dalam untuk Tan Sri Anwar ni. Ya. Ni ada orang baru datang bagi tahu saya, berbisik dengan saya. Dia kata kenapa perwatakan, pendekatan, pengisian politik Tan Sri Anwar ini berbeza sebelum jadi kerajaan, selepas berada dalam kerajaan, dan setelah digantikan jawatan Sri Kemudian. Datuk dia ada benar? Ya, ada benar. Semuanya ada kebenarannya. Orang boleh buat persepsi macam-macam. Boleh orang katakan sebelum dapat datuk, selepas dapat datuk tu berbeza. Selepas dapat jawatan, selepas dapat jawatan, sebelum dapat jawatan itu berbeza. Tapi datuk tidak berbeza walaupun dapat datuk. Tapi perkara-perkara ini semua persepsi lah. Tapi yang paling penting hari ini, polemik ini tidak boleh diteruskan. UMNO tidak boleh berpecah. Wak Imam Tan Sri Anwar Musa juga perlu berhenti untuk membawa satu persepsi yang mengelirukan akar umbi. Walaupun apa yang dikelirukan tu akar umbi? Ya, mungkin dia kata ada di antara perjanjian dengan DAP, ada di antara perjanjian yang dibangkitkan berkenaan dengan Anwar Ibrahim. Perkara-perkara ini bagi pandangan saya, selagi tidak diputuskan dan dibawa ke meja rundingan Ahli Majlis Kerja Tertinggi, perkara ini tidak sah. Dan ramai juga di antara pemimpin-pemimpin kita di luar sana telah menafikan perkara ini, telah menafikan kewujudan untuk bersama dengan DAP ini. Datuk boleh sahkanlah sebagai ahli MKT, memang tidak ada di dalam syarat MKT yang memutuskan tentang kerjasama dengan DAP? Tidak pernah. Malah tidak pernah langsung di dalam syarat Majlis Tertinggi diungkapkan perkara DAP ini. Kita tahulah kita ni perjuangkan orang Melayu. Kita memperjuangkan satu gabungan untuk kita memberikan kepentingan semula kepada orang Melayu yang selama ini kita telah kalah pada tahun Piala 14. Kita tahu perkara ini, dan kita tahu asas perjuangan kita ini adalah asasnya, tiang serinya adalah dengan orang Melayu. Jadi tidak mungkin kita nak bekerjasama dengan DAP. Itu jelas. Ramai ahli-ahli MKT memang tak boleh dengar pun cerita pasal DAP ni. Okey, baiklah. Dengan kemulut politik yang sedang berlaku dalam UMNO ini, orang melihat UMNO ini akan menjadi bertambah matang dan bertambah kuat bila melalui krisis. Kita bermula dengan berbagai-bagai krisis. Adakah Datuk rasa kali ini UMNO mampu bertahan dengan beberapa krisis-krisis yang timbul sejak akhir-akhir ini? Bagi pandangan saya, UMNO ni ialah kita doa sama-sama. Kita doa sama-sama, takkan ada UMNO ini hilang di dunia. Itu yang kita perlu doa. Dan saya percaya dengan krisis yang sedang melanda ini, kita dapat mengarunginya. Kita contohlah, dulu pun kita ada masalah berkenaan dengan kehilangan majoriti di banyak negeri. Kita hilang Selangor lah. Kita ada banyak peristiwa itu. Kita bawa gerakan masuk bersama. Kita pada ketika itu, gerakan adalah gerakan yang parti yang terlampau orang cakap tidak menerima perlembagaan negara pada ketika itu, serpihan DAP. Jadi kita bawa dia bersama, alhamdulillah dia boleh terima dengan kita dan bekerjasama dengan kita selama berapa 20-30 tahun. Dan saya percaya masalah kita hari ini adalah masalah bagaimana kita nak menyelesaikan, kita nak duduk di mana. Adakah kita nak duduk bersama dengan Parti Bersatu yang terang-terang, yang terang-terang semakin hari semakin lama menggunakan keupayaan yang mereka ada untuk melemahkan kita. Kadang-kadang bila kita cerita macam ni, orang tak faham, tapi cakap akar umbi itu kita perlu dengar. Apabila akar umbi mengatakan bahawasanya ada di antara pemimpin-pemimpin Bersatu yang mempelawa ahli-ahli kita di bawah, dan orang-orang yang
hati kauduk dengan UMNO ni, dia akan marah. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Menolak tu sebab apa? Sebab mereka percaya pada UMNO. Dan akar umbi sehingga hari ini tidak pernah berubah. Akar umbi tidak pernah berganjak. Dan apabila akar umbi tidak berganjak, itu sebab apa benda akar umbi yang bercakap. Kita kena dengar. Okey, kenapa kita tolak bersatu? Okey, kita buat satu cawangan bukannya mudah, Abang Rafiq. Satu cawangan tu kadang-kadang kita nak kumpul 50 orang bukan mudah. Kita nak menjaga selama 20 tahun ini bukan mudah. Tetapi apabila ada yang orang mempunyai kelebihan dana dengan kuasa, bila datang untuk membeli atau mengoffer sesuatu kepada cawangan UMNO, dan ada di antara cawangan-cawangan UMNO ini, ahli-ahlinya pun yang saya cakap boleh dikatakan longgar, goyang, dan dibeli dan dia menjadi cawangan bersatu. Dan ini bukan hanya terjadi di UMNO, ini terjadi di PAS. Dan baru-baru ini apabila PAS melihat kenapa akar umbi UMNO bangkitkan perkara ini, PAS juga membuat satu kajian di bawah. Dan apabila PAS membuat satu kajian di bawah, dia mendapati bahawasanya akar umbi PAS pun sebenarnya tidak selesa dengan bersatu. Ianya bukan kerana atas dasar untuk kita tak mahu berkawan. Ianya adalah atas dasar perjuangan yang selama ini kita jaga ahli kita jaga akar umbi kita. Tetapi ada seorang yang mempunyai kekayaan, yang mempunyai kuasa, datang untuk beli cawangan-cawangan ini, jadi orang marah. Dengar saja apa video yang diviralkan oleh ramai pihak berkenaan dengan apakah rintihan ahli PAS yang berada di Gombak, berada di Raub. Dan ini adalah suara akar umbi PAS juga. Dan saya bukan nak kata nak menyampuri urusan PAS, tetapi ianya telah diadapkan di dalam media massa dan sudah menjadi pengetahuan umum bahawasanya ada di antara perkara-perkara ini sedang digerakkan secara berluasa. Saya nak tanyalah satu, kalau kata kalau bersatu ini ikhlas jujur, dia patut mengambil penggerak negara yang dikatakan ada 200-300 ribu ini masuk sebagai ahli bersatu. Kenapa hari ini tak masuk lagi sebagai ahli bersatu? Dia orang pun tak confident kot dengan bersatu. Saya tak faham. Jadi maksudnya saya, kita jangan macam timbalan Presiden kita cakap, kita jangan berumang di tempat yang sama, di lubuk yang sama. Okey, kenapa perkara ini berlaku? Sebab perkara-perkara yang asas ni, yang nak berebut ni, kita bukannya berebut jawatan, tak. Kita memikirkan kenapa perebutan ahli akar umbi ini dibuat di dalam gerangan kita. Kalau kita bersahabat, takkan kita nak angkat ahli kita. Sepatutnya mereka memikirkan di luar kotak. Mereka memikirkan bagaimana nak mencari ahli-ahli baru. Ramai lagi di antara adik-adik yang 18 tahun ke atas itu yang boleh mereka buat tarbiyah untuk mengambil ahli-ahli bersatu. Tapi tak berlaku. Kerana apa? Kerana itu kerja payah. Itu kerja payah yang sedang dilakukan, yang selama ini dilakukan selama 20-30 tahun oleh orang ketua cawangan UMNO di akar umbi, ketua pemuda cawangan, ketua puteri cawangan, ketua wanita cawangan, yang mengambil ahli-ahli ini di bawah. Dan perasaan ini mereka rasa bagaimana senangnya mereka bersatu yang tidak ada ahli nak pergi membeli ahli-ahli UMNO. Dan ini perkara asas yang sebenarnya kita marah dengan bersatu. Datuk nampak tak gerakan yang dibuat oleh bersatu ini, dia boleh membunuh masa depan UMNO? Bagi pandangan saya, mereka akan cakap, ada di antara orang yang katakan bahawasanya kalau orang itu setia dengan UMNO, mereka akan tetap dengan UMNO. Alhamdulillah, setakat ini memang tidak ada yang keluar. Tapi katakanlah gerakan-gerakan ini berleluasa, kemungkinan UMNO itu terkubur. Tak salah, tidak ada mustahilnya perkara itu terjadi. Kita lihat apa terjadi di Sabah. Saya nak bagi satu pandangan di Sabah. Di Sabah kita mengambil satu keputusan untuk memberikan Datuk Seri Bung Mokhtar mengepalai pilihan raya di Sabah. Dan pada ketika itu kalau kita mengambil satu keputusan yang salah, kita ambil keputusan yang salah, di mana kita meletakkan selain daripada Datuk Bung Mokhtar untuk menjadi ketua atau nakhoda untuk mengepalai pilihan raya di Sabah. Mungkin ada banyak kerusi yang kita hilang di Sabah. Di Sabah ketika itu kita baru nak hidup. Di Sabah ketika itu banyak ketua-ketua ramai ketua-ketua bahagian ini baru kita hidupkan semula. Jadi sekiranya kita mengambil satu keputusan yang salah di Sabah itu, kemungkinan UMNO dah tak wujud. Masa kita nak mewujudkan PRN tu, UMNO hanya ada satu ahli parlimen, 2 orang ahli parlimen. Dan DUN dia tinggal satu Tan Sri Anwar Musa je, Tan Sri Musaman je. Jadi perkara itu sebenarnya sekiranya salah kita buat keputusan, kita akan terkubur di negeri Sabah.
So alhamdulillah hari ini apabila dengan kebijaksanaan kepimpinan kita mengambil langkah bahawasanya kita membiarkan Datuk Bong Nota mengepalai dan mencari percaturan yang paling dinamik dan juga paling boleh menguntungkan parti-parti UMNO di sana, parti UMNO di sana. Akhirnya kita dapat menubuhkan kerajaan. Dan setidak-tidaknya kita ada 14 orang adun, di mana pada satu ketika Bersatu dah ambil semua adun, tinggal satu saja di dalam UMNO. So ini perkara jelas bahawasanya apabila kita tidak mengambil keputusan bijak, Bersatu akan makan kita. Jadi kena faham, kita bukannya nak bergaduh sangat dengan Bersatu ni, tetapi sekiranya mereka melangkaui naluri persahabatan di antara keikhlasan, ini yang kita nak ambil tindakan. Okey. Dok, bersandarkan kepada beberapa laporan media hari ini, terutamanya tentang isu timbalan Perdana Menteri. Saya sedut ini adalah daripada laporan media yang kononnya Tan Sri Mahyudin menyerahkan kepada Syamuddin Hussein dan juga Ismail Sabri untuk berbincang siapa akan jadi TPM. Pandangan Datuk dari sudut perlembagaan UMNO. Bagi pandangan saya, kita ada pemimpin kita yang semua bijak-bijaksana. Di antara nama-nama yang disebut itu, saya tak jangkakan yang mereka akan melangkaui keputusan parti. Kita keputusan parti kena ikut hierarki parti. Dan saya percaya mereka juga akan berpegang kepada keputusan seperti Datuk Syamuddin dan berkata walaupun di offer, beliau tidak angkat jawatan itu. Dan kita kena hormat perkara ini. Dan UMNO jangan kita terheret dengan polemik perkara ini. Sebab apa? Saya nak cerita satu insiden yang telah memberi satu kecelaruan di dalam pandangan rakyat-rakyat di bawah dan juga ahli kita di bawah. Ada satu berita yang dibawa oleh Sin Chu Jipo. Sin Chu Jipo ni, dia petik sumber yang mengatakan bahawasanya calon-calon Timbalan Perdana Menteri dia letakkan gambar Mak Hassan, Datuk Seri Mak Hassan, Datuk Seri Ismail Sabri, termasuklah Datuk Syamuddin dan juga termasuklah Presiden kita Datuk Seri Ahmad Zahid. Diletakkan gambar itu dan dikatakan bahawasanya ini adalah calon-calon yang akan menjadi Timbalan Perdana Menteri. Dan dipetik sumber inilah yang sedang dipermainkan oleh musuh-musuh politik dalaman dan luaran UMNO untuk melagi-lagikan kita. Melagi-lagikan kita. Kita terpaksa buat satu majlis, satu mesyuarat untuk membincangkan perkara itu. Dan orang kat luar sana, musuh kita tengah bertepuk. Sebab apa? Game yang dimainkan ini adalah game yang untuk memecah belahkan kartel ataupun bukan kartel, kumpulan-kumpulan di dalam UMNO itu. Jadi pandangan saya yang MP yang muda ni, ianya adalah satu permainan untuk melagi-lagakan persepsi pemimpin kita. Bagi pandangan saya, mereka semua ini sudah matang politik. Sekiranya ada tawaran yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk melantik seseorang itu menjadi Timbalan Perdana Menteri, beliau akan merujuk semula kepada Majlis Tertinggi dan juga Presiden Parti. Ini saya percaya. Dan satu lagi saya nak tambah. Kita dah melihat bagaimana perpecahan UMNO ini sebenarnya datangnya daripada di antara kepimpinan kabinet ini bukan datang daripada kepimpinan Majlis Kerja Tertinggi. Okey. Ini adalah seni politik yang dimainkan untuk pecah perintah. Ada banyak perkara yang kita melihat keputusan ini melihatkan kepada keputusan yang pecah perintah, yang melihatkan pergaduhan di antara kumpulan-kumpulan di dalam UMNO ini sengaja dibuat untuk akhirnya melihatkan kepada perebutan kuasa. Sekiranya ini terus berlaku, ya, UMNO akan bergaduh sesama sendiri. Dan saya melihat, semua dah melihat ini adalah satu permainan politik yang dimainkan oleh mungkin saya tak tahu strategis di dalam Bersatu atau kerajaan yang sengaja untuk melagi-lagikan UMNO di dalam. Okey, isu kes mahkamah ni selalu dimainkan. Tak boleh dilantik Zaid Hamidi dalam kerajaan kerana kes mahkamah dan yang lain-lain. Tapi berbeza dengan di Sabah. Terus kes mahkamah. Tak ada double standard. Saya sebenarnya nak ulas berkenaan kes mahkamah ni sensitif. Sebab rakyat di sana melihat perkara yang sebaliknya. Bagi pandangan saya beginilah. Pada awalnya, kes-kes yang dimainkan oleh Pakatan Harapan ini memang kes-kesnya adalah kes yang boleh dipertikaikan. Pendakwan ini boleh dipertikaikan. Ya. Bagaimana seorang itu tak dapat dibuktikan pendapatannya di dalam akaun,
boleh didakwa dari sudut amla. Kalau tak nak dari sudut amla, dia ugut kita untuk bayar cukai sampai 25 kali ganda. Katakanlah kita punya cukai, kita punya harga yang kita tak dapat declare tu 100,000, dibayangkan kalau 25 kali ganda berapa? 2.5 juta, 25 juta, lebih kurang ya. Jadi ini adalah satu pendawan-pendawan terpilih semasa di zaman Tun Dr. Mahathir, di mana Menteri Kewangannya adalah Eng Wat Eng. Dan perkara-perkara inilah perlu dibentikan. Dan saya percaya ini semua tidak ada kena-mengena dengan perebutan kerusi atau perebutan jawatan hari ini. Tidak ada kena-mengena, tidak ada kena-mengena. Sebab apa Datuk Seri Zahid sendiri mengatakan bahawasanya beliau nak membersihkan diri beliau di dalam mahkamah. Datuk yakin dengan sistem? Sepatutnya kita kena yakin dengan sistem. Sistem yang ada ini sudah terpelihara dan boleh diyakini. Cuma orang yang mengadili sistem ini yang perlu kita lihat. Sekiranya ada lantikan-lantikan hakim yang boleh tunduk dengan kemahuan Tun Dr. Mahathir dan rakan-rakannya, perlu kita ubah. Kita perlu mencari hakim yang lebih melihat kepada keadilan. Saya bukan cerita saya nak mengganggu atau mengacau keputusan mahkamah, tetapi sekiranya dilihat ada di antara hakim-hakim itu dilantik dalam pemerintahan Pakatan Harapan yang boleh membawa kepada ketidakadilan keputusan itu, perlu ditukar. Kalau ditukar, perlu ditukar. Itu yang kita minta. Kita nak satu sistem keadilan yang saksama, yang bijaksana, yang memperjuangkan keadilan. Itu yang kita minta. Di peringkat awal tadi tu saya sebut tentang keputusan kerajaan mengadakan semula PKP. 5 buah negeri, 6 buah negeri PKPB. Dan bila kita melihat komen-komen di media sosial ni, banyak yang menentang keputusan yang dibuat. Dan ada yang kata keputusan yang dibuat ini bersifat politik. Ada juga yang menuduh, yang mendakwa Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan ini tunduk pada arah politik, sehingga bilangan ataupun kes-kes melibatkan COVID-19 ini bertambah. Boleh Datuk komen sikit keputusan kerajaan hari ini? Keputusan kerajaan hari ini adalah keputusan berdasarkan kepada angka yang tinggi. Kalau kita nak membidas tentang angka yang tinggi juga, ianya akan menjadi satu kecelaruan di luar sana berkenaan dengan angka ini betul atau tidak. Betul ke kita punya 2,000 lebih? Betul ke kita pernah cecah 3,000 lebih? Tetapi apa yang kita kena bersama rakyat hari ini, frontliner memang dah penat. Frontliner memang dah penat. Frontliner kita melihat memang ada satu tekanan yang kehidupan yang tinggi. Mereka tak berehat sudah lama. So kalau kes ni tinggi benar, memang kita kena melayani kes inilah. Memang kena ada perlu PKP. Tapi saya cuma nak sentuh berkenaan dengan persediaan PKP. UMNO dah memperjuangkan hal moratorium ini pada awalnya. Dan UMNO ini adalah satu parti yang bijaksana yang kita tahu bahawasanya jumlah-jumlah ini mungkin akan naik atau mungkin akan digunakan untuk sesuatu kita dapat buat. Dan kita minta moratorium itu dilaksanakan. Tetapi ianya tidak dilaksanakan pada ketika itu. Ianya hanya moratorium itu hanya untuk orang yang terpilih. Contoh? Jadi orang yang daftar baru boleh dapat. Dan ramai yang terkesan dan tidak boleh berdaftar untuk dapatkan moratorium itu. Dan hari ini apabila kerajaan dah laksanakan PKP ini, masalah untuk orang serve dia punya loan itu adalah tinggi. Kalau mereka kerajaan itu tempoh hari buat moratorium secara automatik dan juga melepaskan KWSP 10,000 yang seperti yang kita minta, perkara ini tidaklah menjadi satu beban yang besar kepada rakyat. Jadi dia perlu plan benda ni semua untuk rakyat. Apa yang mereka buat hari ini adalah bila mereka nak buat PKP tanpa memikirkan rakyat, rakyat akan tertekan. Kena bayar rumah, kena bayar sewa, kena bayar hutang. Ini semua perkara-perkara asas yang sepatutnya difikirkan oleh kerajaan sebelum ini. Maknanya KWSP ini tidak selesai sampai hari ini? Tidak selesai. Tidak selesai lagi. Ada di antara pemohon-pemohon yang ditolak. Ada di antara pemohon-pemohon yang dibagi 5,000, memang dibagi 5,000, lepas tu 500,000. So kita minta 10,000 sekurang-kurangnya mereka dapat menyelesaikan hutang mereka. Dan moratorium yang kita minta tambah 6 bulan. Sekiranya ianya diluluskan secara automatik, rakyat tak perlu fikir dah sekarang ni. Dia tahu ini kalau ada PKP pun sekurang-kurangnya mereka ada duit yang lebih untuk kehidupan mereka. Bagaimana dengan air Sina? Air malam? Air malam.
Datuk yakin tak dengan apa yang sedang berlaku ketika ini ni? UMNO mampu untuk menang PRU 15. Kalau Datuk yakin, indikator mana yang Datuk guna pakai? Saya sebenarnya, kita tidak boleh melemahkan parti kita sendiri. Kalau setiap kali kita cakap berkenaan dengan parti kita, berkenaan dengan ada di antara pemimpin-pemimpin kita yang melemahkan parti kita, itu tidak benar. Dan kita juga perlu muhasabah diri bahawasanya kita pernah diajar oleh rakyat pada PRU 14. Dan ada dua perkara yang kita tidak dapat mendangani pada ketika itu. Persepsi berkenaan dengan YMDB dan persepsi berkenaan dengan JST. Kedua-kedua ini perkara itu tidak ada sekarang. Tapi kesan rakyat memilih itu ada. Apabila Pakatan Harapan memerintah, ada banyak kesan-kesan negatif. Dan rakyat hari ini sedang mendepani dengan perkara-perkara ini, seperti subsidi dibuang, duit tak cukup, cukai tak cukup nak di-collect, terpaksa ditekan orang-orang yang tak ni. Jadi ini perkara-perkara asas yang mereka tidak dapat selesaikan dan timbul masalah sehingga hari ini kita kena selesaikan. Okey. Jadi kalau UMNO ni nak pergi bersendirian, kita kena pastikan bahawasanya perkara ini kita perlu terangkan sehebat baiknya di bawah bahawasanya kesalahan kita untuk memberi penerangan yang baik kepada rakyat itu perlu kita atasi. Sekiranya UMNO nak pergi pilihan raya dengan bersendirian, kita perlu tahu bahawasanya orang golongan atas pagar yang dulu tak memilih kita itu memilih kita. Bagi pandangan saya, ini perkara-perkara asas yang kita kena buat sebelum kita pergi bersendirian. Okay. Datuk sebagai ahli MKT, pandangan Datuk terhadap Presiden Datuk Zahid Hamidi? Dia macam ni lah. Presiden ni dia berehat 6 bulan. Apabila dia kembali, dia telah berjaya untuk membawa UMNO ini sebagai kerajaan. Limpahan nikmat kerajaan ini adalah bukan hanya kepada menteri ataupun orang-orang yang dilantik dalam NGLC. Limpahannya adalah dia sampai ke rakyat dan juga sampai ke kekecohangan dan sampai kepada pemimpin-pemimpin masyarakat. Jadi ini perlu kita lihat. Sekiranya Presiden Zahid Hamidi gagal untuk membawa kerajaan UMNO kepada kerajaan, ia hanya satu kegagalan. Tetapi beliau telah berjaya membawa kerajaan ini, UMNO ini 22 bulan kembali kepada kerajaan. Dan ini patut kita terima kasih. Dan saya nak ceritakan tentang penyatuan juga. Penyatuan yang Datuk Seri Zahid Hamidi buat di dalam kepimpinan beliau. Beliau menyatukan semua kumpulan-kumpulan di dalam BN dan juga UMNO. Membawa Datuk Seri Syamudin yang tidak ada jawatan sebagai bendahari. Membawa suara-suara yang selalu menentang mereka, beliau masa ketika itu, termasuklah Datuk Fuad Zakarsi ke dalam MKT. Ada beramai di antara pengkritik beliau. Beliau ambil duduk di dalam satu gabungan untuk kita berwancana, bermesyuarat, bertukar fikiran untuk kita kuatkan UMNO ini. Sebab kita tahu bahawasanya kalau kita nak menang, kita kena ada satu ukhuwah yang kuat. Sebab itu sebenarnya apabila ada di antara strategi thinking yang dilaksanakan oleh sekumpulan-sekumpulan pihak di dalam ahli majlis kerja tertinggi, kita jangan melompat. Dan ianya adalah satu strategi untuk kita melihat kemenangan di dalam bagi pihak Barisan Nasional dan juga UMNO. UMNO tak pernah minta jawatan yang besar-besar. UMNO telah melepaskan jawatan meminta Perdana Menteri untuk memberikan jawatan sesuai kepada UMNO. Alhamdulillah hari ini kita dapat dan kita buat apa yang kita dapat. Tetapi apabila Perdana Menteri dan bersatu pemimpin mereka mencuri ahli UMNO, itu sudah lebih. Itu maksudnya kita nak jaga. Dan kekuatan ini, Abang Rafi, kekuatan ini kita tak boleh kalau kita ada berpuak-puak lagi. Kita nak pergi pilihan raya ni. Mesej yang saya terima daripada Datuk Seri Zahid Hamidi apabila dia turun ke bawah, turun ke Padang, adalah untuk menyatukan semua orang-orang UMNO ini tanpa ada syak wasangka lagi. Kita nak pergi pilihan raya, kita kena bersama. Okey, Dok. Sekarang ni dalam keadaan pandemik, kononnya banjir, musibah, UMNO sekarang ni sedang dituduh gila kuasa. UMNO dituduh mahu pilihan raya cepat diadakan kerana ingin berkuasa. Hakikatnya yang menjanjikan untuk mengadakan pilihan raya ni adalah Tan Sri Muhyiddin. Datuk setuju dengan saya? Saya setuju. Datuk boleh komen? Boleh. Okay, silakan. Sebelum saya komen benda tu, saya nak cerita berkenaan dengan awalan yang saya cakap tadi.
rakyat kena faham bahawasanya kuasa dan juga masalah rakyat ini tidak pernah kita tinggalkan. Selama ini kita bercerita pun tidak pernah kita meninggalkan masalah rakyat. Politik ini adalah rakyat dan rakyat itu adalah politik. Okey, kenapa kita fikirkan berkenaan dengan kuasa yang kita perlu ambil hari ini? Salah satunya sebab adalah disebabkan banyak keputusan yang dibuat oleh Perikatan Nasional, Parti Perikatan Nasional ataupun Kerajaan Perikatan Nasional ini tidak mencerminkan kehendak rakyat sebenar. Contoh SSR ditamatkan, tidak semula. Kenapa ditamatkan? 1 bilion duit dirugikan begitu saja. Dan juga SSR itu apabila kita tengok ada video yang diviralkan, ianya adalah masalah teknikal je. Tidak mahu meletakkan laluan itu kepada Bandar Malaysia, ditukar kepada KLIA. Sebenarnya Bandar Malaysia itu lebih dekat dengan bandar Kuala Lumpur. Kenapa perlu pergi KLIA? Dan ada di antara agreement di dalam itu yang memihak kepada sesuatu pihak di mana pihak Singapura tidak setuju. Ianya adalah masalah teknikal. Kenapa kita tak selesaikan masalah itu dan akhirnya akan merugikan kita punya kerajaan sebanyak 1 bilion. Dan lagi satu berkenaan dengan isu rakyat. Kita nak kuasa ini bukan untuk kita merebut kuasa tanpa kita, untuk kita ambil kuasa dan kita merugikan rakyat. No. Kita buat ni sebab kita fikir hari ini rakyat tengah sengsara dan perlu ada kerajaan yang baru untuk kita memberikan lebih stability kepada negara ini. Ekonomi tidak akan dapat berkembang selagi mana politik tidak dapat kita stabilkan. Itu kena faham. Walaupun kita perlu merempuk dugaan rintangan di depan mata kita, tapi kita perlu berkorban. Sebab ekonomi politik ianya adalah perkara yang berkait. Isu masalah rakyat, isu makan rakyat, isu poket rakyat, ini semua ada berkaitan dengan ekonomi. Dan sekiranya kita tidak boleh mewujudkan politik yang stabil, kita tidak dapat memperjuangkan ekonomi rakyat. Dan jangan ada di antara perkara-perkara ini yang kita cakap bahawasanya bila kita membicarakan politik, kita menepikan rakyat. Tidak. Lihat saja apa yang terjadi hari ini, dipaham. Semua pemimpin akan rugi turun untuk memberi bantuan. Di Johor sama juga. Semua pemimpin kita turun. Kita tidak pernah meninggalkan isu rakyat. Tetapi kalau kita tak selesaikan masalah ini, dia punya bahananya dapat pada rakyat. Tu jahat PBBM tu. Yang minta nak adakan, yang berjanji nak adakan pilihan raya mereka. Segala yang berjanji dengan mereka, tetapi UMNO disalahkan. Itu masalah kita. Kalau kita ada politik keikhlasan, kita tak timbulkan perkara-perkara yang seperti mana yang dibangkitkan oleh PBBM. UMNO tak pernah minta jawatan. Sehingga hari ini apabila orang menceritakan tentang jawatan Timbalan Perdana Menteri, UMNO pun tak pernah minta jawatan Timbalan Perdana Menteri. Secara rasmi kita nak tengok ada ke di antara keputusan Majlis Kerja Tertinggi yang kita hantar kepada Perdana Menteri untuk kita minta keputusan Timbalan Perdana Menteri? Tidak ada. Tetapi sekiranya mereka pandai, ikhlas, jujur melihat UMNO ini adalah parti yang terbesar, mereka boleh bagi je, tidak ada masalah. Kejujuran, keikhlasan ini yang kita question mark. Kita tanda soal, adakah Bersatu ini jujur dengan kita dari sisi sudut perkara-perkara ini? Kenapa perlu ada wujud Perikatan Nasional, Parti Perikatan Nasional? Sedangkan UMNO dah bercakap kita hanya masuk ini sebagai menyokong kerajaan yang diperintah, yang diperdana menterikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita tak pernah cakap yang bahawasanya kita akan mewujudkan parti bersama dengan mereka. Hari ini apabila mereka mewujudkan parti itu dan perangkap kawan-kawan kita untuk masukkan dalam Perikatan Nasional, dan mereka menggunakan perkara itu untuk menyalahkan kita. Kita tak pernah pun nak mengatakan bahawasanya ya Tan Sri Muhyiddin kita akan masuk Perikatan Nasional ini. Tak pernah pun. Adakah kita nak mengorbankan satu logo dacing yang selama ini kita telah pegang, rakyat Malaysia telah pegang dan ramai penyokongnya dari Barisan Nasional? Adakah kita nak korbankan perkara itu? Tidak, tidak semestinya. Kenapa kita perlu tukar legasi ini? Dan ini adalah perkara-perkara asas yang sepatutnya Tan Sri Muhyiddin dan juga kawan-kawan mereka fikir sebelum membuat sesuatu. Kenapa nak perangkap UMNO ke arah itu? 31 Januari dijangka UMNO akan buat keputusan melalui persidangan tahunan PAWN, Perhimpunan Agung Tahunan. Seandainya UMNO perhimpunan membuat keputusan supaya pemimpin UMNO, menteri, timbalan menteri UMNO keluar daripada Perikatan Nasional, tidak lagi menyokong Mahyudin, Datuk agak-agak
ada tak yang akan mengikut arahan daripada Perhimpunan UMNO ini? Untuk kita keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional ini, sudah banyak kali juga kita bincangkan. Kita pernah juga bincangkan bahawasanya menteri-menteri kita tidak perlu duduk sebagai kabinet, tetapi kita menyokong sebagai kerajaan demi rakyat. Maksudnya kita tak minta penjawatan, tak apa, you continue. Tetapi apa yang kita minta, selesai saja pandemik ini, kena ada kembalikan mandat itu kepada rakyat, suruh rakyat fikir. Cuma Abang Rafi, Tan Sri Muhyiddin pernah pergi berjumpa dengan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk meminta darurat, meminta Agong untuk melaksanakan darurat. Masih darurat. Tindakan ini adalah menunjukkan bahawasanya Tan Sri Muhyiddin telah hilang kepercayaan kepada rakan-rakannya. Saya tak pasti siapa yang mereka hilang keyakinan. Adakah mereka hilang keyakinan dengan orang PAS? Adakah mereka hilang keyakinan dengan ahli-ahli Parlimen PN? Ataupun adakah mereka hilang keyakinan, Tan Sri Muhyiddin hilang keyakinan dengan ahli-ahli Parlimen GPS Sarawak? Ini kena tanya Tan Sri Muhyiddin. Kenapa perlu ada pengisytiharan darurat yang nak dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional pada ketika itu kita sedang memerintah dengan satu hati? Kenapa perkara itu timbul? Dan ini telah melukakan hati komponen-komponen yang lain. Kenapa tidak dibincang dengan semua ketua-ketua parti sebelum kita melaksanakan perkara itu? Semua bijak pandai telah bincang kenapa dan apa implikasi darurat, kenapa perlu dilakukan, kenapa mesti diambil tindakan pada ketika itu. Orang pun cakap, terkejut. Darurat ini bermaksud dia mempunyai kuasa mutlak. Dia mempunyai satu kuasa yang boleh dibelanjakan tanpa mengikutkan bajet ini dilepaskan. Something like that. Dia boleh jadi diktator. Dia boleh jadi diktator. Ada banyak perkara-perkara yang dibuat. Yang saya heran, kena faham, apabila darurat dilaksanakan, kabinet itu tidak ada semua 28-30 menteri itu akan bekerja. Sebab apabila darurat, sudah tentunya darurat itu akan dilaksanakan pemerintahannya dari segi sudut asas untuk menenangkan perkara sebelum kita menyerahkan kembali kepada rakyat. Jadi apabila diminta darurat ini, sudah pastinya ianya hilang keyakinan kepada 113 ahli parlimen yang ada sekarang ini. Siapa yang mereka hilang keyakinan? Itu saya nak tanya. Kenapa hilang keyakinan kepada 113 ahli parlimen? Kenapa timbul isu darurat? Maknanya dia gagal. Maknanya kerajaan PN dia hari ini ternyata kerajaan yang gagal. Ternyata kerajaan yang gagal dan ternyata kerajaan yang penuh dengan syak wasangka di antara satu sama lain. Itu sebab tidak ada pun pelabur asing yang akan datang. Mereka melihat perkara-perkara ini. Betul, maknanya sekarang ni bila sebut kerajaan yang gagal, bila 2 kali terpaksa buat PKP yang menelan kos berjuta ringgit, bermaknanya Mahyudin ini dah tak sepatutnya berada lagi sebagai Perdana Menteri. Itu kita kena tengok bagaimana keputusan Duli Yang Maha Mulia. Sekiranya benar beliau telah hilang majoriti, beliau kena menghadap Seri Paduka Baginda untuk maklumkan perkara itu, dan adalah kuasa Seri Paduka Baginda untuk menasihatkan cara yang terbaik untuk kita perintah negara ini. Maka nasihat kita dipegang dengan perlembagaan dan juga undang-undang. Saya percaya tidak ada orang yang mahu memegang jawatan sedangkan dia tahu bahawasanya dia telah hilang majoriti. Kecuali ada bargaining power di belakang, ada signing SD baru di belakang, ada tawar-menawar di belakang, seperti mana yang sedang berlaku semasa berlakunya bajet. Ada di antara permintaan pemangkang yang Tan Sri Muhyiddin terpaksa layan untuk memujuk mereka sokong kepada bajet. Tapi akhirnya apa dia? Akhirnya mereka tak sokong pun. Mereka nak jatuhkan lagi kerajaan itu. Jadi keikhlasan ini yang sebenarnya patut sama-sama kena tahu. Okay, pandangan Datuk tentang keputusan ahli parlimen macam menarik diri daripada menyokong PN, dan saya menjangkakan besok dalam 2-3 hari ini ada beberapa lagi ahli parlimen yang akan menarik daripada menyokong kerajaan pimpinan Mahyudin, sehingga hari ini kerajaan ini dipanggil kerajaan 110. Apa akan berlaku? Saya punya pandangan, kita menyokong Kerajaan Nasional ini secara en bloc, dan itu adalah keputusan MKT.
Ada di antara kawan-kawan di luar sana yang bertikaikan kenapa tidak diambil tindakan kepada Yang Berhormat Jazlan. Macam saya nak katakan beginilah, Wak Imam siapa pun sebenarnya sekiranya melanggar keputusan parti, kita kena ada proses. Kita kena bawa kepada mesyuarat disiplin, kita kena bawa mesyuarat MKT. So kita akan putuskan di dalam MKT. Maksudnya hari ini Datuk Jazlan buat tindakan, tak semestinya besok kita kena buat keputusan untuk buang dia ataupun apa-apa keputusan yang kita nak buat. Perlu ada saluran. Ini pertama yang saya nak ingatkan kepada akar umbi di bawah, dan juga pemain-pemain yang sengaja nak menimbulkan masalah kenapa tak pecat ataupun nak ambil tindakan kepada Wabi Macam. Bagi pandangan saya, kita ada proses. Sekiranya proses itu dilalui, apa sahaja keputusan yang diputuskan oleh MKT, kita akan follow. Sekiranya MKT menyatakan bahawasanya kita sudah ada usul yang menyatakan bahawasanya UMNO ini tidak kisah dengan PBN dan ianya direalisasikan oleh Macam berfikiran begitu, okey, jadi MKT kata, oh mungkin tidak ada salah, mungkin tidak ada salah apa yang Wabi Macam buat. Sebab apa? Di dalam keputusan usul-usul itu majoritinya memang dah menolak bersatu. Menolak bersatu maksudnya menolak daripada menyokong ahli parlimen. Tindakan seterusnya adalah memberi kebenaran kepada ahli parlimen untuk tidak menyokong Perikatan Nasional secara asasnya. Jadi itu kemungkinan Wabi Macam punya keputusan. Jadi apa pun keputusan itu kita akan bawa kepada Majlis Tinggi. Okey tu, dia ada 14 bahagian di Kelantan. Satu bahagian digantung, tak boleh nak guna mesyuarat, maknanya ada 12. Jadi 12 ini membuat keputusan menolak kerjasama antara UMNO dengan PBN. Dan Jazlan mengambil keputusan itu berdasarkan beliau sebagai pengurusi perhubungan UMNO Negeri Kelantan. Adakah tindakan itu salah? Sebab dia membawa surat akar umbi. Dari sudut keputusan MKT, kita memutuskan untuk sokong endorse. Jadi keputusan itu adalah keputusan MKT. Apa tindakan Jazlan ini adalah, maksud saya, ianya mungkin keputusan yang bertanggungjawab bagi pihak dia. Kita akan bawa bincang dalam mesyuarat MKT. Datuk setuju? UMNO terus kekal dalam kerajaan PN? Dia bukan kira setuju tak setuju. Saya pun terikat dengan keputusan MKT. Abang Rafi jangan perangkap saya. Secara peribadi, Datuk setuju ke tidak ni? Saya terus terang saya berkata beginilah. Selagi mana bersatu itu tidak melihat cermin, tidak melihat dirinya siapa, tidak melihat di mana tempatnya sepatutnya berada, selagi itu tidak ada keikhlasan di dalam kita bersama. Kalau tidak perlu, kalau ada perkara-perkara ini wujud, kita tidak boleh bersama. Saya nak bagi contoh Rafilah. Bagaimana kita melaksanakan muafakat nasional itu sehingga kan kita boleh duduk bercium bertampar dengan PAS, sedangkan 60 tahun kita bergaduh dengan mereka. Ianya bukan keputusan pucuk pimpinan saja, ianya adalah keputusan akar umbi. Bila mana kita membuat ceramah muafakat nasional, Tuan Guru Haji Hadi naik pentas, Tuan Ibrahim, Tuan Man naik pentas, Datuk Seri Zahid naik pentas, Tuan Man Hassan naik pentas, dan juga semua peringkat bahagian naik pentas. Apa dia yang kata? Dia melafazkan ucapan minta maaf kepada akar umbi. PAS minta maaf kepada orang ahli UMNO. Ahli UMNO, pemimpin UMNO minta maaf kepada ahli PAS, dan disambut dengan tepukan nangisan. Ianya terlerai permasalahan di dalam diri ini untuk kita bersama-sama. Alhamdulillah. Saya nak tanya Abang Rafi, pernah ke bersatu buat minta maaf dengan kita ni? Tak pernah. Dia pernah mencuri kita punya ahli parlimen, pernah minta maaf dengan kita? Tidak pernah. Sehingga hari ini tidak ada satu permohonan maaf pun kepada ahli UMNO yang bekerja keras untuk menangkan kepada mereka-mereka ini. Ramai di antara pemimpin-pemimpin UMNO yang dulunya sudah berlompat ini tak pernah minta maaf dengan orang UMNO. Okey, Datuk cerita pentas penyatuan rumah ni. Itu dulu tu. Sekarang ni dah beza, dia dah ada jawatan. Datuk yakin masa depan muafakat nasional ni? Saya percaya akar umbi juga memainkan peranan. Akar umbi PAS, akar umbi UMNO memainkan peranan. Kalau kita nak tengok perkara ini lebih cerah di masa akan datang, dengar suara akar umbi, dengar rintihan akar umbi. Katakanlah dua orang akar umbi ini mahukan di antara PAS dan UMNO, PAS nak minta UMNO, UMNO minta PAS, PAS pun kena ikut kita, UMNO pun ikut kita. Boleh berlaku? Boleh berlaku, insya-Allah. Baik tu. Soalan saya yang terakhir tu. Lama dah ni. Okey, boleh teruskan. Apa yang terjadi pada UMNO
sekiranya segala persepsi, spekulasi ini tidak diuruskan dengan bijaksana. Apa yang jadi? Badai yang melanda UMNO hari ini datangnya daripada dalam, ya. Dan kita perlu tahu di mana musuh kita berada. Sekiranya ada musuh-musuh kita di dalam, kita kena ambil, kita kena pujuk. Kalau tak dengar, kita kena buat. Itu yang paling penting kita kena laksanakan. Okey? Sekiranya ada mata-mata di dalam UMNO, perlu kita tutupkan matanya. Sekiranya ada telinga-telinga di dalam UMNO yang mahu menyampaikan berita-berita yang buruk ataupun rahsia dalam parti kepada pihak PBBM, kita kena tutup telinganya. Kita kena tutup mulutnya, agar perkara ini dapat kita laksanakan bersama. Kita tidak menolak sekiranya PBBM itu tahu bagaimana kedudukannya. UMNO, percayalah, UMNO boleh mendepani masalah-masalah ini, InsyaAllah. UMNO hebat. Saya tak nak ceritakan masalah apa UMNO ini hebat. UMNO ini adalah parti, sebuah parti yang akan mendengar suara ramai. Parti Keramat. Parti Keramat yang akan dengar suara. Baik, itu. Terima kasih yang berbahagia Datuk Muhammad Razlan, ahli MKT yang sudi untuk tampil di studio NR Channel TV.net malam ini. Habis soalan dah? Dah. Dan kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk bersiaran secara langsung dengan kami di NR Channel TV.net, berintegriti, berani, benar dan berterus terang. Jadi kepada anda yang berada di luar sana, teruskan untuk like, comment, share dan juga subscribe YouTube dan juga Facebook kami. Sekiranya ada pandangan daripada kami berdua, soalan dan juga jawapan tidak berkenan di hati anda, kan, anda boleh menghantar pandangan dan komen-komen anda di Facebook kami dan juga di YouTube kami dan juga di web kami. Jadi jumpa lagi. Yang baik datang daripada kami, yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan kami. Assalamualaikum. NR Channel TV.net, berintegriti, berani, benar dan berterus terang.